الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak ya Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Alhamdulillah, hari ini hari pertama bagi saya lah setelah kita berhenti lama kerana ada masalah sebagainya. Dan kita yakin bahawa tuan-tuan semua, kita berhenti bukan kerana kita malah, kita berhenti bukan kerana saja-saja, tapi kita berhenti kerana ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang saya selalu sebut, telah bagi satu khabar gembira kepada kita lah, bagi orang yang beramal dalam keadaan istiqamah. Tiba-tiba tidak berlaku amal dengan sebab sakit ataupun dengan sebab musafir ataupun sebagainya, maka dari segi pahala Allah Subhanahu wa taala tetap akan bagi. Walaupun kita tinggal jemaah berapa ramai, tak mari masuk masjid ataupun pengajian lama kita tak dengar dan sebagainya, tapi oleh kerana semangat kita, oleh kerana istiqamah kita, dan kita memang hati kita cita-cita nak mengaji semua lah. InsyaAllah kita mengharapkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah berlaku pada kita lah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan nilai walaupun kita lama tidak berjemaah sebagainya ataupun tidak teruskan pengajian. InsyaAllah untuk malam ini, untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah. فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام رواه الأصفهاني. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana yang disebut oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ialah tajuk malam hari ini ialah berkaitan dengan kita bantu saudara kita. Di sana ada berbagai bentuk bantuan yang kita bagi kepada saudara kita, di mana bantuan yang kita bagi itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhajatan manusia kepada pertolongan, kita bantu dia, kita tolong dia, maka insya-Allah satu nilai besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Hadis ni tuan-tuan semua dicerita oleh satu orang sahabat, ada kongsi ilmu kepada kita lah, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perawi kita hari ini ialah nama dia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana saya sebut berkali dah, dia adalah salah seorang daripada sahabat yang alim di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah satu orang yang dikenali sebagai Abdullah yang masyhur di kalangan sahabat radhiyallahu taala. Saya dah sebut bahawa di kalangan sahabat ni ada lebih kurang 200 lebih
Ada pandangan mengatakan 250, ada pandangan mengatakan hampir 300 sahabat-sahabat yang dinama dia Abdullah. Tapi yang masyhurnya ialah Pak orang Abdullah, iaitu kalau kita belajar dalam kitab mustalah hadis atau mulah ulum hadis, kita di sana ada satu bab dia panggil Al-Abadilatul Arba'ah, iaitu Pak Abdullah, sahabat-sahabat yang nama Abdullah yang begitu berjasa. Umur dia panjang, kemudian banyak dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata lain dia ajar apa dia ni sahabat-sahabat lain ataupun tabi'in rahimahumullah radhiyallahu taala anhum. Pak orang ni tuan semua, antara mereka ialah Abdullah bin Umar, iaitu perawi hadis kita pada hari ini. Yang kedua ialah Abdullah bin Abbas, yang ketiga ialah Abdullah bin Zubair, yang keempat ialah Abdullah bin Amr bin As. Di segi dia tuan-tuan semua, kalau kita tengok dari segi sejarah dia lah, kita dapati dia adalah di antara sahabat yang muda lah. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala jadi rasul, dia masih lagi tak ada. Riwayat mengatakan apabila 3 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, iaitu lebih kurang pada masa itu Nabi umur 43 tahun, dia baru lahir. Dan dia ni dikatakan dia masuk Islam bersama dengan ayah dia lah. Ada pandangan mengatakan dia masuk selawar sikit daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhum. Tapi walaupun gitu pun tak lamalah perbezaan dia. Kemudian umur dia 11 tahun dia hijrah bersama ayah dia ke Madinatul Munawwarah. Dan semasa dia berada di kota Madinatul Munawwarah, tuan-tuan semua, kerana dia dididik daripada awal oleh ayah dia dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia antara benda yang dia suka ialah apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam didik dia supaya apa dia ni didik sahabat-sahabat supaya suka atau cinta kepada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tuan-tuan semua salah seorang yang walaupun budak pada masa itu, tapi dia terkesan dengan kelebihan atau kemuliaan orang yang sanggup wakaf hidup dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila berlakunya peperangan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya perang Badar, Uhud dan sebagainya. Dalam peperangan Badar ataupun Uhud tuan-tuan semua, Badar ni pada tahun kedua Hijrah, kemudian peperangan Uhud tahun ketiga Hijrah. Masa tu dia juga minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya untuk ikut sama dalam peperangan perang Uhud, iaitu pada tahun ketiga Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yang saya dah sebut seumur, maknanya Rasulullah apabila apa dia ni budak ni ataupun orang ataupun tak siapa umur dewasa ataupun nak balik lah, tak dibenarkan ikuti peperangan. Sebab Islam dia ada masa-masa dia lah dibenarkan jihad dan sebagainya. Maka dalam peperangan Uhud dia tak boleh pergi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam anggap dia masa kecil lagi, dia tak layak lagi untuk perang bersama sahabat-sahabat lain. Kemudian tuan-tuan semua, dalam peperangan Khandaq pada masa itu umur dia lebih kurang apa dia ni 15 tahun lah. Dia Khandaq ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, iaitu peperangan Gali Parit yang sebenarnya kita dengar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara taktik perang yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi pada masa itu bagaimana nak selamat kota Madinatul Munawwarah, maka di antara cadangan yang dicadang oleh Salman ialah kita gali parit. Maka peperangan itu dikenali sebagai peperangan Khandaq ataupun disebut sebagai peperangan Ahzab. Masa itu alhamdulillah tuan-tuan semua, cita-cita dia nak masuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala maknanya telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni tuan-tuan semua, di antara sifat dia adalah dia suka sangat qiyamul lail. Sehingga disebut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada dia, Nabi kata ni'mal rajul Abdullah law kan yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah sekiranya dia berqiyamul lail. Maka tuan-tuan semua, apabila dia dengar hadis ni, satu semangat untuk dia lah. Maknanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia apabila kalaulah dia mampu untuk berqiyamul lail. Maka apabila hadis ini disebut pada dia, maka kalau mengikut riwayat mengatakan lepas daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Dan dikatakan dia adalah orang yang sentiasa qiyamul lail. Kalau mengikut satu orang nama dia Salim anak dia, kata dia pakai anak Abdullah la yanamu minal laili illa qalila. Tidur pun tak banyaklah, dia banyak habis pada waktu malam dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan semua, kalau kita tengok dari segi perangai dia lah, itu antara perangai dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara perangai dia juga ialah dia cepat sangat segera untuk melakukan kebaikan. Apa saja cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa saja hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kebaikan, dikatakan dia di antara orang-orang yang awal-awal menyahut apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis berkaitan dengan salam, dan kita pernah dengar dah sebelum ni, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita tentang kelebihan bagi salam. Dalam Islam ni, Assalamualaikum ni antara satu kalimah yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga riwayat mengatakan di antara amalan ahli syurga, di sana ada beberapa amalan ahli syurga, antaranya ialah ahli syurga ni suka bagi salam, afsyus salam. Amalan ahli syurga juga ialah suka bagi makan ke orang lain, dan amalan ahli syurga juga ialah dia suka berqiyamul lail. Saya nak sebut satu saja dalam hadis ini adalah masalah bagi salam. Apabila Nabi SAW dia cerita tentang kelebihan salam kepada dia, maka dia pergi kedah selalu. Pergi kedah bukan kerana nak bagi barang, beli barang ke apa, tak, tapi atas dasar untuk menghayati apa yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu kelebihan bagi salam. Sebab di kedai ramai kan, dijali Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai begitu terus, walaupun benda ni benda biasa, sunat kita panggil kan, tapi kerana benda ni besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menyahut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sanggup ada hari-hari dia pergi kedai, tak beli apa satu, tapi tak dasar untuk ucap salam kepada orang yang berada di kedai. Alhamdulillah tentu semua di antara sebahagian daripada sifat dia ni dipanggil fastabiqul khairat. Sifat orang beriman ni apatah lagi ditunjuk oleh Abdullah bin Umar ini ialah sifat segera melakukan melakukan amal-amal soleh. Tentu semua, saya pernah sebut tadi, dia antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi panjang umur lah. Kalau kita perhati pada sejarah dia mati di Mekah lepas daripada dia buat haji, iaitu pada tahun ke-73 Hijrah. Pada masa itu umur dia 84 tahun lah. Ini antara sahabat-sahabat yang umur panjang lah. Ada setengah sahabat tak panjang, 30 lebih, ada 20 lebih dan sebagainya. Tapi dia adalah orang yang diberi umur panjang. Kemudian umur dia tu memang cukup bernilai, sehingga dia guna panjang umur diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata sebaik-baik manusia ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang umur panjang, kemudian panjang tu panjang molek. Bukan panjang menyusahkan orang, bukan panjang dia menyebabkan orang bermasalah, tapi panjang umur tadi untuk berguna untuk diri dia daripada masyarakat. Itulah tentu semua antara sejarah ringkas perawi hadis kita pada pagi ini. Mengikut cerita mengatakan, kata dia, ja'a rajulun anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah. Satu orang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa dengan Nabi, dan Nabi tempat kunjungan lah. Nabi, oleh kerana Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mana semua orang-orang mari jumpa dengan Nabi untuk pelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah sebut sebelum ni bahawa sahabat-sahabat yang apabila dah masuk Islam, dia nak dia hidup dia daripada awal sampai akhir mengikut acuan yang dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia orang tak jemu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tanya soalan-soalan, sebab dia nak supaya kehidupan dia ni adalah kehidupan mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia tinggal jahiliyah, dia tinggal agama tinggal agama jahiliyah, semua berhala dan sebagainya, maka boleh dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana tuan semua dia nak cuba ubah kehidupan dia daripada jahiliyah kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah dia tak rasa jemu pergi jumpa Nabi SAW, tanya amalan-amalan yang sepatutnya dia beramal, amalan apa yang paling comel, amalan apa yang perlu dia buat dan sebagainya. Maka dalam hadis itu tuan semua, dia sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya satu amalan, ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah. Kata dia, Rasulullah, kata dia, siapakah yang yang paling siapakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab hidup dia ni tuan semua dalam kehidupan dunia dia ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut hamba Allah Taala ni, kita kalau boleh kita nak supaya makna kehidupan kita kehidupan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilainya manusia dalam kehidupan dia boleh hidup dalam dunia tiba-tiba Tuhan marah. Tuhan yang bagi segala-gala ke dia, Tuhan bagi nyawa ke dia, Tuhan bagi rezeki ke dia, Tuhan bagi apa dia ni, segala kehidupan. Tiba-tiba dia buat langgar peraturan Allah Ta'ala, satu benda yang tidak betul lah. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, bila jadi hamba Allah Ta'ala, dia kena memikir bagaimana nak buat amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan semua, apabila soalan yang ditanya oleh Nabi kepada Nabi SAW, maka Nabi pun jawablah. Nabi jawab kadang-kadang sebenarnya yang kita dah belajar sebelum ni, Nabi kadang-kadang jawab apa dia tak suka. Bila sebut amalan yang Tuhan suka, kadang-kadang orang ni Nabi jawab gini, kadang-kadang orang ni Nabi jawab gini. Tapi dia kadang-kadang Nabi ni kecek tak betul kot, jawapan tak suka belaka. Sebenarnya bukan tu, Nabi dia jawab jawapan tu, maknanya kadang-kadang tak suka tu dia tengok kepada keadaan. Kadang-kadang dia tengok kepada peribadi. Peribadi bertanya tu masalah ke apa dia. Tak, katakanlah satu peribadi tu masalah dia semai subuh malah, katakanlah benda lain dia buat belaka, maka Nabi akan jawab yang terbaik bagi kamu ialah semai subuh. Yang kedua pula tuan-tuan, kadang-kadang Nabi tengok melihat kepada suasana masa tu, keperluan semasa pada masa tu. Gapo dia amalan yang paling besar pada masa, katakanlah masa tu masa jihad, masa perlu keperluan kepada mujahidin, keperluan kepada pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi akan jawab maknanya yang terbaik pada masa itu adalah apa dia ni, yang terbaik pada masa itu ialah apa dia ni berjihad ataupun kurban harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang seperti yang saya sebut tadi lah, kadang-kadang amalan terbaik dari segi semasa. Tak, katakanlah masa baik, amalan apa yang paling baik? Baca Quran baik juga. Kalau bagaimana? Baca Quran baik, zikir baik. Tapi bila bunyi baik, maka amalan terbaik pada masa itu ialah kita jawab baik. Begitulah tuan-tuan semua, saya nak sebut takut-takut dia keliru lah lagu mana Nabi jawab tak serupa belaka. Begitulah rahsia tuan-tuan semua, kenapa Nabi SAW bagi jawapan berbeza di antara satu sama lain. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut cara ringkas. Nabi kata amalan yang manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Orang lain boleh tupai dengan apa yang ada pada diri dia. Manfaat ni tuan-tuan semua, kadang-kadang manfaat dengan harta. Dia ada harta, dia boleh tupai harta dia. Kadang-kadang manfaat dari segi ilmu, dia ada ilmu, orang boleh tupai ilmu dia. Kadang-kadang manfaat dari segi tenaga dia kan, dia ada tenaga dia guna untuk kebaikan kepada orang lain. Itulah tuan-tuan semua di antara rumusan Nabi SAW berkata orang paling baik ialah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Sebab apa tuan-tuan semua, dalam Islam ni satu agama yang memang apa dia ni bukan untuk penting diri lah kan. Kita ni bukan sekadar warak sorang dak lah. Islam ajar supaya kebaikan kita ni kita bukan hanya untuk kita saja dak. Kebaikan kita ni kita kena disebar kepada orang lain. Orang lain boleh tupai kebaikan yang ada pada kita. Sebab itulah tuan-tuan semua kita dapati di kalangan sahabat-sahabat, cuba tengok kan bagaimana kehidupan dia kan. Sahabat ataupun ulama-ulama dan sebagainya, banyak jasa yang dia tinggal kepada kita. Ada ulama, kalau sahabat ni manfaat dia kepada kita ialah dia meriwayatkan hadis. Apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, dia sapa kepada kita. Ulama pun begitu juga, kadang-kadang manfaat kita daripada dia ialah dia tulis kitab-kitab. Walaupun kita dah ribu-ribu, dah ratus-ratus tahun, tapi masih kita guna sekarang ni. Itu pun sebahagian daripada manfaat yang diberi kepada kita. Maka begitulah tuan-tuan semua dalam kehidupan kita ni, Islam minta supaya apa dia ni, kita ni beri manfaat kepada lain ikut kadar kemampuan yang ada pada kita. Ada semua kata Ustaz hamba ni tak ada duit nak bagi kan ke orang banyak-banyak, dah kita bagi cara sikit. Katakanlah duit tak ada, kita bagi tenaga kalau kita ada tenaga. Kalau duit pun tak ada, tenaga tak ada, kita ada ilmu, kita bagi ilmu kepada orang lain ataupun apa-apa sajalah. Inilah tuan-tuan semua cara ringkas Nabi buat rumusan sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Kemudian Nabi tambah lagi, Nabi kata wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala.
Amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada beberapa perkara amalan lah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setengah-setengah ulama dia mari hadis, dia kumpul hadis amalan-amalan yang Allah Taala suka. Dia senara semua, maka dia cuba bina hidup dia berdasarkan kepada amalan-amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ni banyak tuan suka tuan semua, tapi sahabat dia tanya amalan yang paling berkualiti. Kita tidak ada amalan cicak-cicak gitu ya. Tapi kalau kasut, kalau boleh nak cari harga mahal, kalau makan, kalau boleh nak cari harga sedap, kalau bagaimana harga sebagainya. Tapi buat amalan ni gitu-gitu ya. Tapi sahabat radhiyallahu taala dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang ditanya ialah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amalan berkualiti ni tuan semua, amalan yang nilai dia banyak. Walaupun sikit amalan tu, tapi amalan tu kalau Tuhan suka, maka macam kita kerja ngabah lah. Kerja ngabah kita banyak benda-benda yang molek, tapi ada amalan ataupun bentuk kerja-kerja yang bos suka. Kita buat sikit pun dah nilai dah. Naik pangkat kalau banding kawan tu, kawan banyak buat kerja, tapi dia mau tak nilai kata dia. Sebab tak kena cara dia buat. Begitulah tuan-tuan semua, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, ada yang ditanya gapo amalan yang sangat-sangat berkualiti yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut tuan-tuan semua, Nabi sebut pertama sekali, Nabi sebut cara umum, Nabi kata sururun tudkhiluhu ala muslimin. Nabi kata amalan yang sangat-sangat Allah Taala suka ialah kegembiraan yang kita beri kepada orang muslim. Kita menggembirakan dia. Kita menggembirakan seorang muslim, kita jumpa dia dan sebagainya. Kita gembirakan dia dalam bentuk berbagai-bagai lah. Sebab itulah saya selalu sebut semua, kalau sebut Islam dia bukan hanya sekadar sembahyang bel lah, ataupun kalau kita bicara ibadat ni, dia bukan hanya sekadar sembahyang, zikir dan sebagainya. Bahkan kita menggembirakan saudara kita adalah sebahagian daripada ibadat yang begitu besar yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadis Nabi kata amalan yang paling baik ialah sururun tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan ataupun kesukaan yang kamu beri kepada orang muslim. Maka kalau kita perhati kepada hadis-hadis lain, di antara bentuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita bagaimana kita nak gembirakan orang lain ni, tuan-tuan semua, dia berlaku dalam berbagai-bagai bentuk lah. Macam kita kadang-kadang nak gembira setengah orang tu, kita tanya khabar dia suka dah, kalau bagaimana kita telefon ke dia beranak, dia suka dah, itu pun satu daripada apa dia ni, satu daripada bentuk kebahagiaan yang kita campur dalam hati dia. Banyak bentuk tuan-tuan semua yang kita boleh buat nak gembirakan hati orang ni. Kadang-kadang kita bagi hadiah dan sebagainya. InsyaAllah saya akan sebut sini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara lah ataupun kaedah ataupun bentuk-bentuk bagaimana kita nak gembirakan saudara kita. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, yang pertama sekali ialah kita jumpa dengan dia, kita senyum ke dia. Suka benar tak? Kita jumpa dia, kita senyum dia, kita senyum ke dia. Dia suka tengok kita. Kalau bagaimana? Jumpa dengan dia masa cetung, lagu mana kita bergusing belah kadang-kadang. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, dalam Islam kita jangan bakhil, hatta senyuman kepada saudara kita pun dikira sebagai sedekah. Sebab dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talaqatul wajhi sadaqatun. Kita senyum apa dia ni kepada muka saudara kita tuan-tuan semua adalah dikira sebagai sedekah. Sebab dia kadang-kadang boleh dari masalah kita bagi kita senyum tu lain macam dah dia lain sikit dah. Dia rasa gembira dah sikit. Jumpa kita dalam keadaan takut, jumpa mutim suka petai lagi dia. Rasa lain sikit kalau bagaimana. Itu satu cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Nak gembirakan orang di antaranya kita jumpa dengan dia dalam keadaan kita senyum. Ini tuan-tuan semua kalau kita perhati kepada hadis Nabi lah. Satu hadis yang disebut oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, dia tengok bagaimana peribadi Nabi. Peribadi Nabi di antara yang menyukakan sahabat ialah Nabi senyum sama jumpa dengan dia. Lepas tu Jabir kata pada dia, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhihi, rawahu Bukhari. Kata Jabir, kata dia, setiap kali aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada aku masuk Islam, aku jumpa Nabi, aku tengok Nabi senyum sama kepada aku. Suka dia tuan-tuan semua ini barang-barang yang jangan bakhil sangatlah, barang yang bagi senyum dia tak habis duit lah mana kalau ke mana kan. Mana kalau kita lahir daripada hati kita senyum,
banyak kali kita dapat. Pertama sekali pahala kita dapat, yang kedua pahala kita senyum sudah kita boleh. Sebab ini ada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa dia ni pahala dari segi menyukakan hati saudara kita. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara benda yang menyukakan ini yang boleh kita buat adalah istilah ialah kita bagi hadiah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata tahadu tahabu. Bagi hadiahlah kamu nescaya akan menimbulkan kasih sayang. Sebab kita kadang-kadang jaga berlaku ni. Kalau ni alhamdulillah orang dunia lain jadi bagi-bagi. Ada hari kahwin, ada hadiah kadang-kadang, ataupun pergi jalan rumah dia bawa barang sikit-sikit. Tak, orang dulu dah jadi kadang-kadang buat barang. Orang lain ni tak. Lepas tu kadang-kadang kena numpak sama dia tu mari kita tak buat apa satu dah kadang-kadang gitu. Tak, orang dulu tu semua ada buat sepelek-sepelek gitu. Dalam itu istilah ajar tu bahasa hadiah ni bukan benda-benda dibuat oleh kita. Tak, istilah ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tahadu tahabu, bagi hadiahlah kamu nescaya disanakan lahirnya perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Sebab kadang ada setengah-setengah orang tu dia sebut ni hadiah pak cik lah, dia simpan lama kadang-kadang. Tak, ni je abang nak bagi dulu ni. Ya, sukanya dia tu semua. Sebab kadang-kadang hadiah ni dia boleh menyebabkan suka tu lama kan. Sama-sama kalau bagai tu mahal. Kalau bagai hilang lalu tak suka juga tak. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia sanggup beri bagai-bagai ni. Sebab menyukakan orang ni kadang-kadang kalau benda tu lama-lama boleh follow sama kita kadang-kadang. Itulah tuan-tuan semua di antara ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebahagian daripada kaedah kita menyukakan orang. Yang ketiga ialah kita beri manfaat kepada orang. Macam saya sebut adalah banyak berbagai-bagai bentuk manfaat lah. Ada setengah orang kadang-kadang dia kereta dia rusak tengah jalan, kita berhenti, kita tolong dia. Ada setengah orang tu sakit di hospital katakanlah, orang tua jalan seorang-seorang kita bawa dia, kadang-kadang berlaku macam tu. Banyak bentuk yang kita boleh buat. Seorang tu kadang-kadang dia bermasalah, tak boleh nak jalan kita, anak kita bawa dia, itu pun antara benda yang menyukakan dia lah. Banyak cara tuan-tuan semua. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah kita bagi salam. Assalamualaikum. Tadi kita senyum kan, dalam Islam Assalamualaikum cukup tuan-tuan. Kadang-kadang suka orang dengar kita bagi salam ni. Kita pergi naik kereta lalu depan dia kadang serius dia Assalamualaikum lah macam dia. Dia suka senyum tengok terima kasih kat tangan ke apa semua. Kan? Ini Islam aja lama lah bagi gini tuan-tuan semua ni, tapi cuma penghayatan tak berlaku sangat di kalangan kita. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, di antara bentuk menggembirakan saudara kita ialah kita kecek lembut dengan dia. Kita kecek lembut dengan dia, kita berinteraksi dengan molek. Dia orang mari tanya kita bab kecek, kadang-kadang ada semua orang, kadang-kadang pergi pak kaunter tu kita pergi nak tanya tu, kadang-kadang masalah kadang-kadang. Tak, atau pergi hospital. Di hospital kita sakit, doktor kecek kasar, Allah letih pula kita kadang-kadang. Waktu saya pengalaman saya kalau pergi di Thailand, kita sakit-sakit pergi jumpa doktor dia, kadang-kadang kita orang segar boleh-boleh. Bahasa dia lembut, dah kecek pun kadang-kadang, kecek beralus dia panggil. Ni kadang-kadang sakit sikit jumpa doktor, ada mau nak tak boleh nak kerak kaki ni apa semua gini. Kita pun jadi kadang-kadang jadi kau letih kadang-kadang. Ada satu orang kemarin dia semalam kecek dengan saya, dia kata doktor dia sakit kaki, dia pergi jumpa doktor tak boleh dekat kaki ni, kecek memang menyusahkan hati dia. Dia kata ini pun satu masalah tuan-tuan semua. Okay. Kemudian yang berikut yang kita akan bincang pada hari ini ialah di antara perkara yang boleh menyukurkan hati saudara kita juga ialah takshifa anhu kurbatan. Iaitu kita menghilangkan apa dia ni, benda-benda yang bersangkutan kehidupan, kita menghilangkan kesusahan dia. Takshifu anhu kurbatan, kita menghilangkan kesusahan dia. Apatah lagi berlaku sekarang ni tuan-tuan semua kan, berlaku ni kerangan Covid ke apa semua, tak ada hijau, tak ada apa kan. Tapi alhamdulillah ada di Malaysia ni ada peribadi-peribadi yang bagus, sanggup habis duit kadang-kadang ribu-ribu, juta-juta kadang-kadang untuk nak bantu orang lain. Tapi ada setengah orang terdeki pula, dia ni buat kerja nak tunjuk kat orang lagi. Kita tak buat gapo pun. Tak apalah, dia dengan Tuhan lah masalah hati. Tapi yang saya nak sebut sini adalah dia sanggup cuba tengok di jalan sana pergi sini, cari orang miskin untuk bantu orang. Maka termasuk dah ada kita bicara ni lah. Dia sanggup apa dia ni, dia cuba menghilangkan kesusahan orang lain. Tuan-tuan semua, menghilangkan kesusahan kepada orang lain ni kadang-kadang boleh berlaku dalam bentuk yang berbagai-bagai lah. Kalau orang ada duit, dia boleh bagi duit ke apa semua. Kalau orang yang boleh tolong, banyak-banyak kau kita boleh buat.
Sebab tu Islam ni tuan-tuan semua, amalan dalam Islam ni dia tak apa dia ni, dia tak tumpu kepada kaya saja, tak. Orang biasa pun boleh buat. Sebab kepelbagaian tu, kita tolong orang tu, kita menghilangkan kesusahan kepada orang tu, dia berlaku dalam banyak-banyak, dalam perkara yang berbagai-bagai. Orang tu kaya, dia sakit, kita boleh tolong dia, kita akak. Kalau ke mana? Orang tu duit tak ada, kita tolong. Orang tu anak dia tak ada duit nak mengaji, kita bantu dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita bantu orang, kita menghilangkan kesusahan orang ni, antara amalan yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang kita tengok Facebook lah ni kan, kita tengok satu orang, bagus dia sini. Ya, siapa nak habis duit ribu-ribu tuan-tuan semua. Kadang-kadang beli kereta ke orang. Kadang-kadang apa dia ni tolong buat umur kadang-kadang. Boleh tengok susah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang manusia lah ni kadang deki. Orang buat kebaikan ni dia mula nak kata gitu, kata gini sebagainya. Kita sepatutnya kita alhamdulillah ada buat kebaikan. Sepatutnya kita sikap kita macam tu. Ini sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan seorang muslim, dia suka bantu, dia tolong orang. Kemudian dalam apa dia ni lagi di antara bentuk kita menyukakan orang, kata Nabi, adalah antaqdi anhu dainan, iaitu kita menghilangkan hutang daripada dia. Ada setengah orang kadang-kadang dia hutang memang dia parut sangat. Ada setengah kadang-kadang anak sekolah duit tak ada, dia jumpa pak cik, abang boleh kau saya pinjam duit sikit. Kita tengok dia memang bermasalah sungguh dia ni. Yang kita bagi hutang sampai satu masa dia pun sebut dia nak bayar hutang, nak tidak 10 hari saya nak bayar hutang lah katanya. Kita tengok gaya dia tu memang tak boleh nak bayar lah. Ya, kita pun takdir, maknanya kita menghilangkan hutang, kita delete hutang dia ni. Kita kata tak apalah, kita amal sedekah lah, tak payah bayar dan sebagainya. Sebab ada amal orang jenis gini, dia perlu sangat kepada duit, perlu sangat kepada apa dia ni, pertolongan. Dia bukan nak minta sedekah asyik kan, dia sanggup nak pergi pinjam duit atas dasar apa dia ni, memang dia usaha cari duit nak bayar hutang. Tapi ada setengah memang kadang-kadang gagal hak berlawak tu isu dengan Tuhan lah. Kita cakap ni orang betul. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah baca dah lama hadis ni, di mana besarnya orang yang apa dia ni, orang yang boleh menghilangkan hutang kepada orang lain, ataupun orang yang mendilik, ataupun orang yang apa dia ni kira lepas hutang kepada orang lain ni. Hatta riwayat mengatakan ini antara orang yang dapat duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Kan? Dia amalan lain, katakanlah amalan ada juga, tapi amalan dia memang dia tumpu situ, katakanlah. Tumpuan dia adalah kalau dia ada duit lebih, dia ada apa semua, dia sanggup gada apa, dia sanggup apa nak bagi free, katakanlah, kerana keperluan orang lain. Kan? Dalam satu riwayat ni Imam Bukhari dan Muslim, kata dia, kana rajulun yudayinun nas fakana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawaz anna falaki Allah fatajawaz anhu, rawahu Bukhari dan Muslim. Satu hadis diceritakan satu orang ni, dia dalam kehidupan dunia dia bagi hutang ke orang, dia Allah Ta'ala bagi duit lebih sikit ke dia lah. Waktu Islam ni dia suka gitu, dia bukan suka jenis sak darah orang. Ada setengah orang dia bagi juga tapi kena bayar lebih lah. Dia kata gitu, boleh amal tolong tapi kena bayar lebih lah. Boleh lah 20 ribu tapi kena bayar 25 ribu lah, kita kata. Ni tak bukan dia dah tu dia panggil riba lah tu. Waktu menyusahkan orang lain. Sebab tu Islam dia suka sangat pada yang menyenangkan orang lain. Laki-laki ni tuan-tuan semua, dia bagi hutang kepada orang lain. Kemudian sampai satu masa dia pesan kepada anak buah dia. Sebab dia kaya kan, anak buah dia pergi, sampai satu masa anak buah dia pergi kutip hutang lah. Dia sebut kepada anak buah dia, kata, idza ataita mu'siran, apabila kamu pergi tengok orang susah sangat nak bayar, tengok orang susah, nampak jelas susah. Tapi kalau hutang orang ke Mekah sama tu kena ambil tu. Tak hutang orang tapi umrah pergi sama hutang tak bayar, mana boleh gitu. Ya, jadi tukar hak wajib dia bayar hutang ni wajib kan. Umrah banyak kali tu sunat. Duk sahur kau orang pergi apa pergi buat umrah sama, tapi hutang tak sebayar tu bukan dia hak tu. Ada gitu. Tak ada tak? Tak ada apa-apa, ada sangatlah jenis-jenis gitu ya. Ada jenis gitu. Tapi hak ni tuan-tuan semua, dia pesan kepada anak buah dia, kata dia, apabila kamu pergi kutip apa dia ni, dicari apa dia, ambil minta apa dia ni, minta hutang, kalau kamu tengok dia susah, kalau tengok dia susah sangat, kayak dia kata tak payah bayarlah. La'alla Allah, moga-moga Allah Ta'ala selamat aku pada hari kiamat, dia kata. Mana orang ni rujuh lah.
Kalau kamu tengok jumpa nak minta hutang, tengok susah sangat dia ni, maka ayat ke dia lah, tak apalah, apa dia ni toke bagi free, toke tak saya ambil. Dan gapo dia kata la'alla Allah, moga-moga aku buat kami buat kita kata moga-moga Allah Taala selamat kami pada hari akhirat. Maka riwayat mengatakan falaqi Allah, dia jumpa Tuhan dia mati, Allah Taala hapus habis dosa dia. Allah Taala beri kebaikan kepada dia. Ini tentu semua sebahagian daripada amal kebajikan dia panggil, amal sosial kita panggil, yang nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan pandai hina lah. Kita suruh kita ibadat khusus kuat, masyarakat dalam keadaan tak cara tak boleh juga. Islam ni satu agama yang apa ni, Tuhan pun kita kena jaga, dengan masyarakat pun kita kena cakna. Kemudian yang berikut ila autatrudu anhu ju'an, ataupun di antara amal yang menyukakan orang ni adalah kita menghilangkan kelaparan. Tengok dia lapar tak boleh makan. Sekali dua tu semua kita pernah jumpa dengan satu orang memang susah hidup dia. Jual tak boleh musim-musim ni, jual tepi-tepi jalan tak boleh. Kata susah sampai pikak, seolah-olah memang perah dalam kehidupan dia. Nak makan susah ke apa semua kan. Ini tu semua kalau kita duduk dalam masjid semua tak jumpa ni, kalau ke mana. Sebab itulah kita kena jalan, kita bermasyarakat kita panggil. Sebab tu Islam ni dia ajar kita bermasyarakat. Hatta saya pernah sebut hadis sebelum ni, Nabi SAW mengatakan man bata syab'an laisa minna man bata syab'an wa badian wa jaru ja'i. Nabi kata bukan daripada perjalanan hidup kami. Nabi kata orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tiba-tiba jiran dia susah. Kita rasa sedap kita ibadat semua, semaya tahajud tak tinggal, tapi jiran tak cara, tak boleh juga tak semua. Ini satu benda yang Islam ajar benar-benar kita. Sebab itulah tak tahu semua kalau kita perhati kepada negara Islam dulu. Sebab itulah banyak perkara sesat dalam masyarakat. Tak payah tunggu kerajaan lah. Ni sikit-sikit kerajaan, sikit-sikit kerajaan. Kan? Kalau kita faham hadis macam mana kita rasa sendiri apa nak buat kebajikan. Sebab benda ni pulangan besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata mana-mana orang kata dia, aku ni kata Nabi kata berjalan bersama saudara, kata dia semata-mata pergi cari untuk menyempurnakan saudara kata dia, saudara dia. Nabi kata aku kalau aku keluar dengan satu orang pergi cari orang susah, kemudian aku melangsaikan apa dia ni, ataupun aku apa dia menyenangkan dia, lebih baik daripada aku iktikaf di masjid aku. Nabi kata sebulan. Iktikaf ni pahala besar dah. Kan? Iktikaf ni tak semua pahala besar. Tak besar lah kepada Nabi, kadang-kadang setiap tahun 10 hari di akhir Ramadan Nabi duduk di masjid. Dan ada riwayat mengatakan tahun terakhir Nabi 20 hari Nabi berada di masjid iktikaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita bagian-bagian besar. Kan? Tapi Nabi kata yang kedua pula, kalau iktikaf di masjid Nabi kau besar lagi, pahala lagi. Tapi Nabi kata aku sanggup, aku rasa suka lagi pergi tolong orang. Kan? Tolong hajat satu orang tu saudara aku, Nabi kata lebih baik daripada aku iktikaf di masjid aku ni sebulan. Nak cerita tu semua amalan ijtimai daripada atau amalan sosial ni kadang-kadang ada benda yang besar, terutama kalau lah masyarakat susah dan sebagainya. Lepas tu saya tengok dalam masyarakat kita ni alhamdulillah berlaku lah NGO apa semua kadang-kadang nampak orang susah, bantu sebagainya. Sebab itulah tentu semua kita doalah kepada Allah Ta'ala, kita nak supaya hati kita ada benar-benar gini, suka minat ataupun suka bantu orang mengikut kemampuan yang ada pada kita. Kemudian Nabi teruskan hadis, Nabi kata wa man kadzama ghaizahu walau syaa'a yumdiyahu amdahu fa mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridan. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata kepada siapa-siapa yang sembunyi apa dia kemarahan dia, dia sekat kemarahan dia, dia boleh buat sangat, dia orang ada kemampuan tapi dia tahan diri dia. Sebab dia faham, dia sebalik kita marah kat orang ni, kadang banyak benda kadang-kadang dia boleh musukkan kita. Satu orang kadang-kadang dia senyap, tapi kalau dia marah sekali tu habis barang-barang. Kita boleh kena jahat juga dia, kita rasa dah. Sebab tu semua dia ni dia sanggup tahan diri dia. Sebab kalau dia terlebih dalam marah, boleh jadi syaitan akan menguasai diri dia dan sebagainya. Maka dia walaupun dia ada kemampuan untuk marah ke orang, tapi dia sabar. Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridan. Allah Subhanahu Wa Taala capuk adalah hati dia keredaan. Mana orang tu hati apa tentang adalah hati dia redha, ni satu benda besar lah. Sebab tu dalam hadis Nabi dak ajar kita minta Allah Taala tanamkan hati kita sifat redha.
Sebab itulah kalau orang ada sifat redha ni besar sangat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali Nabi kata, "Wa man masya ma'akhi fi hajatin hatta yaqdiya lahu sabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam." Nabi kata siapa-siapa yang berjalan bersama saudara dia, katakanlah petang dia jalan dengan saing dia, jom kita pergi tengok orang sakit sikit, ataupun jom kita pergi tengok orang bermasalah. Dia bawa lah hadiah ke, bawa gapo dia ni, bawa lah habuah-habuah gapo semua. Nabi kata dia pergi kemudian dia nak tunai hajat saudara dia ya. Allah Ta'ala akan tetap apa dia kaki dia di atas siratal mustaqim pada satu masa nanti. Pada tu semua kita dalam hidup ni kita ke situ sebenarnya. Kemuncak hidup kita akan sampai situ. Di mana sirat adalah penentuan apa kepada masa depan kita, syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang boleh lalu titik sirat maka alhamdulillah dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang jatuh dalam perjalanan maka habis oleh azbillah. Maka di antara amalan tu semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang boleh melekatkan perjalanan di atas sirat itu adalah amalan kita tolong orang. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya hadis pada kita baca pada pagi ini adalah hadis berkaitan benar-benar gini penting sangat dalam kehidupan kita, di mana kita dalam masyarakat ni itu sikap yang perlu ada pada orang Muslim. Orang Islam ni kerja dia adalah dia cakna ke orang lain. Cakna sini bukan ngopak dah ni. Cakna sini cakna dah kata lain maknanya suka tolong, suka bantu dan sebagainya. Dalam hadis yang lain saya nak sebut sikit beberapa hadis yang disebut oleh ulama tentang kelebihan orang yang cakna pada orang lain ni. Antara Nabi kata inna min wajibil maghfirah idkhaluka as-surura ala akhihil mu'min. Di antara perkara yang kamu akan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, wajib kamu akan dapat keampunan, pasti kamu akan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala ialah kamu gembirakan saudara kamu dalam bentuk yang kita bicara tadi. Yang kedua pula hadis Nabi kata man adkhala ala ahli baitin minal muslimin sururan lam yardallahu lahu sawaban dunal jannah. Siapa-siapa yang menggembirakan satu keluarga, dia kata, macam kita dengar kan Malaysia nama gapo tu dah, dia menggembirakan orang satu keluarga, dia tolong satu keluarga, dia pastikan keluarga tu memang bermasalah, dia tolong. Katakanlah masalah keluarga, masalah mengaji, kurang mengaji anak dia, kita bantu dia mengaji. Ataupun kita tengok keluarga tu memang makan minum susah, kita tolong dia. Kan Nabi kata man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu lahu sawaban dunal jannah. Allah Ta'ala akan bagi syurga ke dia. Tak ada pahala lain yang akan bagi dia kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua, saya rasa ni antara pada ni hadis yang Rasulullah panggil kita sebenarnya. Rasulullah panggil kita wahai orang Islam, ni kerja-kerja kamu. Inilah kerja-kerja yang kamu akan dapat kebaikan dan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semaya saja daklah amalan masyarakat sebahagian daripada amalan orang Islam. Maka sama-samalah kita pakat tuan semua, kita pakat hidup suasana kita ni, suasana bantu-bantu, tolong-menolong. Dan kita tengok dalam hadis ni besar sangatlah, di mana kemuncaknya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekatlah untuk pagi ni, moga-moga kita dapat manfaat bersama, kita dapat hayati dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.